Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan menerangkan beberapa perkara tentang kajian kes sejarah yang telah saya buat. Tanpa membuang masa, mari kita ke slide seterusnya. Tema kajian kes yang telah diberikan berdasarkan soalan adalah pilihan raya. Manakala penyataan masalah bagi tema ini adalah sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, rakyat Malaysia berpeluang memilih pemimpin dan parti yang akan membentuk kerajaan. Persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama adalah proses pilihan raya umum pertama Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, perbandingan komposisi Ahli Majlis Perundangan Persekutuan MPP 1948 dan 1955. Yang ketiga, tanggungjawab Menteri Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Yang keempat, perbandingan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil di negara kita. Yang kelima, pada pandangan anda, apakah faktor kemenangan calon pilihan raya di tempat anda? Yang keenam, undi 18. Anda setuju? Jelaskan sebab-sebabnya. Objektif kajian. Kerja kursus ini dilaksanakan bagi memenuhi beberapa objektif, iaitu yang pertama, saya dapat menjelaskan tentang proses pilihan raya umum pertama Persekutuan Tanah Melayu dengan lebih terperinci. Yang kedua, saya dapat menerangkan perbandingan komposisi Ahli Majlis Perundangan Persekutuan MPP 1948 dan 1955. Yang ketiga, saya dapat menghuraikan tanggungjawab Menteri Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Yang keempat, saya dapat mengetahui perbandingan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil di negara kita. Yang kelima, saya dapat menjelaskan pandangan tentang faktor kemenangan calon pilihan raya di tempat saya. Dan yang keenam, saya dapat memberikan pendapat tentang mengundi pada usia 18 tahun. Kaedah kajian. Terdapat 3 kaedah yang dijalankan oleh saya untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan sistematik, iaitu yang pertama, kaedah buku teks. Saya telah mencari maklumat melalui buku teks yang terdapat di rumah kediaman saya. Salah satu buku yang telah saya rujuk ialah buku Sejarah Tingkatan 4 yang dikarang oleh Rizwan bin Hassan, Sharifah Afidah bin Syed Hamid, Muslimin bin Fazli Subramaniam Al-Laki Raman, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendapatkan maklumat tentang proses pilihan raya umum pertama Persekutuan Tanah Melayu. Kaedah kedua, melayari internet. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mendalam. Saya telah memuat turun bahan yang berkaitan dengan proses pilihan raya umum pertama Persekutuan Tanah Melayu sebagai rujukan tambahan. Dan terakhir sekali, kaedah audio-visual. Saya telah menggunakan kaedah audio-visual dengan melihat rakaman video tentang pilihan raya. Dengan maklumat yang diperolehi dapat memantapkan lagi kajian yang dilakukan. Contohnya, saya telah melayari YouTube untuk mencari maklumat tambahan. Seterusnya, analisis data. Yang pertama, proses pilihan raya umum pertama Persekutuan Tanah Melayu. Pada 26 April 1954, Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. Seterusnya, pada Ogos 1954, rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan. Pada 18 Oktober 1954, pendaftaran mengundi dimulai di seluruh Tanah Melayu, manakala di Terengganu bermula pada 29 Oktober 1954. Antara syarat-syarat untuk menjadi pengundi adalah warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, berumur 21 tahun ke atas. Dan yang terakhir, individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu. Selepas itu, pada 15 Jun 1955 adalah hari penamaan calon. Antara syarat-syarat untuk menjadi calon adalah warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, berumur 21 tahun dan ke atas. Yang ketiga, telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Dan yang terakhir, berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kempen pilihan raya akan dijalankan selama 45 hari. Pada 27 Julai 1955 adalah hari mengundi.
Selepas mengundi, peti akan dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan. Dan akhir sekali pengumuman keputusan diumumkan. Yang kedua, perbandingan komposisi ahli perundangan Persekutuan MPP 1948 dan 1955. Yang pertama, Majlis Perundangan Persekutuan 1948. Yang pertama, terdapat 52 orang ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. 3 orang ex officio, iaitu Ketua Kesetiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan. Seterusnya terdapat 9 orang residen, iaitu residen British mewakili 9 buah majlis negeri. Dan terdapat juga 2 orang wakil negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Terakhir, yang akhir sekali, 11 orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Dan jumlah keseluruhan ahli adalah 77 orang. Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Terdapat 52 orang ahli yang dipilih melalui pilihan raya. Seterusnya, terdapat 35 orang ahli lantikan mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian. Seterusnya, terdapat 11 orang menteri besar mewakili negeri. Dan terakhir, 2 orang wakil negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Keseluruhan ahli majlis adalah 100 orang. Analisis data yang ketiga. Tanggungjawab Menteri Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Antara tanggungjawab Menteri Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu ialah membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Selain itu, tanggungjawab Menteri Kabinet juga adalah mengurangkan kuasa pentadbiran British. Di samping itu, membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Seterusnya, menyambungkan sistem yang digunakan pakai dalam MPP yang berasaskan model Westminster, iaitu sistem pemerintahan demokrasi mengikut Britain. Akhir sekali, meminta kuasa veto Pesuruhan Jaya Tinggi dibatalkan. Kuasa veto ialah hak atau kuasa penuh yang diberi kepada pihak tertentu sahaja, iaitu atau kuasa pembatal. Yang keempat, perbandingan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil di negara kita. Pilihan raya umum. Pilihan raya umum hanya akan diadakan selepas Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Selain itu, pilihan raya umum juga diadakan secara berpenggal, iaitu 5 tahun sekali, dan akhir sekali pilihan raya umum diadakan bagi memilih ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil akan diadakan selepas salah satu Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Selain itu, pilihan raya kecil tidak mengikut jadual ataupun berpenggal seperti pilihan raya umum. Dan akhir sekali, pilihan raya kecil hanya akan diadakan apabila terdapat kekosongan dalam mana-mana dewan, sama ada Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Yang kelima, pada pandangan anda, apakah faktor kemenangan calon pilihan raya di tempat anda? Pada pandangan saya, faktor kemenangan calon pilihan raya di tempat saya adalah kesetiaan penyokong yang tidak berbelah bahagi. Selain itu, calon menunjukkan rekod perkhidmatan yang baik selama calon memegang jawatan. Di samping itu, calon juga berjaya membawa perubahan pada kawasan jagaan beliau. Akhir sekali, calon juga berjaya meyakinkan para pengundi berdasarkan komitmen yang ditunjukkan kepada rakyat. Akhir sekali, undi 18. Anda setuju? Jelaskan sebab-sebabnya. Ya, kerana majoriti remaja mencapai kematangan pada umur 18 tahun dan ke atas. Selain itu, umur 18 tahun dianggap berupaya untuk membuat keputusan bijaksana mengenai kepentingan masa depan negara. Di samping itu, pada umur 18 tahun, remaja perlu dilatih untuk membuat keputusan agar dapat menjadi penyambung generasi akan datang. Akhir sekali, remaja berumur 18 tahun telah tamat persekolahan peringkat sijil kepelajaran Malaysia SPM untuk masuk ke alam pekerjaan.
Oleh itu, mereka perlu diberi peluang mengundi agar pendapat mereka didengari oleh pihak atasan. Akhir sekali, kesimpulan. Pilihan raya adalah pelantara untuk rakyat menyuarakan pendapat mereka. Rakyat diberi peluang untuk memilih siapa yang berhak memimpin mereka. Undi adalah rahsia bagi mengelakkan pergaduhan antara rakyat dan pemimpin. Hasilnya, saya dapat merumuskan bahawa pilihan raya adalah sistem yang membawa perpaduan dan keamanan negara. Contohnya, pemimpin dapat dipilih dengan adil berdasarkan majoriti undian daripada rakyat. Oleh itu, rakyat lebih selesa dan lega dengan pilihan mereka kerana dapat dijaga oleh pemimpin yang mereka yakin dapat menjaga kebajikan mereka dan dapat membantu mereka pada suatu hari kelak. Sekian, terima kasih.